Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan dan penonton semua, sama ada di Malaysia, Singapura, Brunei dan di mana saja anda berada. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3. Dan hari ini sedar tak sedar kita dah berada pada 18 Syawal sebenarnya bersama dengan 16 September, dan hari ini hari cukup bertuah sebab hari ini kita sambut Hari Malaysia, hari yang penuh dengan kedamaian, tanpa peperangan, tanpa kebuluran. Dan hari ini kita nak Malaysia cukup aman, damai dan perempuan, tidak ada bencana alam yang teruk-teruk dan dahsyat macam negara-negara yang di luar sana. Jadi tuan dan puan, hari ini kita bersiaran dengan satu topik yang masih lagi membicarakan tentang Syawal, Aidilfitri, iaitu nikmat Syawal. Dan hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan serombongan penonton yang bersama dalam studio pada petang ini, iaitu Jemaah Masjid Al-Huda Payah Sungai Buloh. Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, dengan suasana cerianya, meriahnya mereka, warna-warninya mereka pada petang ini melambangkan nikmat Syawal itu sendiri, apatah lagi berada di Malaysia yang tercinta ini. Dan hari ini kita juga bersama dengan seorang ahli panel yang tidak asing lagi, yang bahagia, Datuk Dr. Makmur Osman, yang merupakan Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berseri-seri Datuk dengan baju kekuningannya. Alhamdulillah Datuk, kita masih lagi kunjung-mengunjung sekarang. Ziarah-menziarahi sanak saudara, rakan taulan, ya, selagi tak habis Syawal, selagi itulah kita berziarah antara satu sama lain. Kadang-kadang Datuk sampai telajak Zulkaidah, Zulhijjah, ziarah raya haji pula kan. Kita ni banyak dengan perayaan, itulah kehebatan Malaysia. Dan kadang-kadang Datuk, kita bagi setengah orang dia tak nak berkunjung dah, tak nak ziarah dah sebab poket dah kosong. Jadi apa komen Datuk tentang bagi mereka merasakan nikmat Syawal tu hamba dah sekarang. Yang seronoknya 1-2 saja dah 18 tak ada apa dah. Jadi mereka pun duduk diam kat rumah tanpa ziarah-menziarahi. Apa komen Datuk? Silakan Datuk. Komen yang pertama, tadi Ustaz kata Malaysia aman dan damai. Dia tak sebut makmur. Kalau sebut makmur tu mewah, maknanya kita akan ada duit selama-lama dan sepanjang masa. Jadi kalau Ustaz sebut tadi, doa lah supaya semua rakyat Malaysia yang menyambut hari Malaysia hari ini makmur dan mewah kehidupan dia. Untuk dapat makmur dan mewah kehidupan itu, kita kena merancang, Ustaz. Memang kita kata orang itu duit bukan segala-galanya. Tapi dalam keadaan sekarang ni, segala-galanya memerlukan duit. Nak bergerak mana pun pakai duit, nak pergi mana pun pakai duit. Dan ada perbezaan antara perayaan dulu dengan perayaan sekarang. Perayaan dulu budayanya kita ialah kembali kepada fitrah kita, iaitu inginkan silaturahim, mendekatkan perhubungan, persahabatan dan persaudaraan. Untuk itu kita berkorban. Kadang-kadang kita berkorban, simpan duit untuk pergi menziarahi mereka. Tetapi hari ini budaya telah berubah. Budaya telah beralih, di mana material menjadi keutamaan, terutamanya budak-budak sekarang. Sampai ada di kalangan kawan-kawan saya yang dah berumur, nak balik takut sebab dia buat kira-kira, aku je anak beranak, anak saudara, cucu ada 300 orang. Seorang bagi RM10, dah 3,000, baru duit raya. Akhirnya dia buat keputusan tak payah balik raya. Itu baru nak cerita duit raya, Ustaz. Tetapi nak ceritakan sekarang ini bagaimana sebenarnya kalau kita tidak merancang. Sebab kita tahu dah bahawa raya Syawal itu akan tiba. Meraihkan Syawal itu sebagai tanda bahawa kita telah berjaya melalui satu proses tarbiyah. Dalam proses tarbiyah Ramadan itu, apa yang kita telah lalui? Kita ikram dengan orang yang miskin, orang yang fakir, anak-anak yatim dan sebagainya. Kita kena lanjutkan lagi perkara ini. Dalam masa itu kita berjamaah di masjid, mendapatkan perhubungan yang bagus. Kita telah sambung yang itu lagi. Tapi saya kata telah berubah itu, maka telah kosong duit, poket kering, dia rasa hambalah. Dia tak tahu nak buat apa lagi tanpa duit. Jadi saya merasakan bahawa budaya ini merupakan satu permata yang telah hilang. Dan marilah kita bermuhasabah supaya setiap perayaan itu kita rayakan untuk mencari redha Allah. Kalau kita mencari redha Allah, wang bukan menjadi sesuatu yang utama. Karena kadang-kadang itu kita kata, daripada kita nak pakai kereta mewah, mungkin kita pakai kereta yang kurang mewah. Kalau dulu kita kata perlu ada kereta, mungkin kita boleh naik kita panggil transport awam. Semua itu boleh. Di mana ada kemahuan, di situ akan ada jalan. Jadi bagi saya,
budaya ini haruslah telusuri semula supaya kita membudayakan nilai-nilai yang bagus yang telah tertanam di dalam kehidupan masyarakat kita yang dahulu. Jangan kita jadikan wang itu segala-galanya, karena tanpa wang juga ada orang bahagia, sebab Allah menjadikan semua manusia ini kaya dan berkecukupan. Yang membedakan ialah kesungguhan kita menguruskan kecukupan dan kekayaan tersebut. Allah a'lam. Terima kasih Datuk sebagai mukadimah. Barangkali Datuk pun sendiri, kadang-kadang saya sendiri pun pernah pergi ziarah setengah-setengah sahabat kita, ataupun kita lihat satu suasana yang Datuk kadang-kadang membazir banyak. Dalam suasana kadang-kadang tak perlu barang-barang tu tak perlu berubah, dia beli baru kadang-kadang ya, ataupun makanan terlampau banyak sangat. Sebab nak jamu orang makan. Orang tak ramai sangat Datuk, tapi biar satu meja tu ada barangkali 20 menunya. Jadi apa komen Datuk sebagai orang kata apa, sebaik-baiknya kita bersederhana ya. Kita orang kata apa, pertengahan antara membazir dengan kedekut sangat pun tidak juga. Dari aspek kepenggunaan, macam Datuk komen Datuk. Ini satu yang sangat tepat lah ya, bahawa Allah SWT melarang kita boros atau membazir, kerana itu adalah rakan kepada syaitan yang telah kita buang sifat-sifatnya sepanjang Ramadan. Kikir juga dilarang oleh Allah SWT, sebab dalam kehidupan seorang Islam kita disuruh menjadi orang kaya yang budiman, yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan sedekah dan mengeluarkan hadiah atau himbah. Ya. Jadi kita dapati bahawa dalam hal ini kemewahan dan keborosan itu kadang-kadang menjadikan satu nilai yang relatif. Orang-orang yang kaya telah berkali-kali mengambil budaya kaum tertentu. Ada kaum tertentu kalau dia menjamu tetamu dia, kalau tak berlebih itu tak kau lah, tak bagus lah. Ya. Tetapi sebenarnya itu budaya orang. Kita tidak sepatutnya mengambil budaya yang tidak selari dan selaras dengan ajaran Islam itu sendiri. Sebab saudara sekalian, kita tahu bahawa antara boros dengan kikir itu, dia tidak ada demarcation yang jelas. Kadang-kadang orang itu dia boros kepada benda-benda yang tidak berfaedah. Tapi dia kikir kepada benda-benda yang sepatutnya. Saya ambil contoh lah Ustaz. Ada seorang orang lelaki, maaf cakaplah. Oh, dia kalau nak pergi kat masjid tu, bila ada lalu depan tu tong, dia tengok yang duit yang paling kecil, RM1. Dia keluar kat luar tu, kawan puji, alamak brother, you punya sport rim. Hey, I beli ni 15,000, 15,000. Cuba bayangkan 15,000 dia bagi dia sedekah dekat masjid, berapa kali ganda dia dapat itu. Kalau dia memandangkan kepada pulangan akhirat. Sebab itu kadang-kadang ni yang tak betul, yang perlu kita betul dan perlu kita tegurkan. Kadang-kadang itu anak nak minta pula beli buku. Apa yang saksi minta beli buku ya? Tapi dia merokok, tak apa. Sebungkus rokok RM10, tak apa. Begitu juga orang perempuan, jangan senyum dulu kan. Orang perempuan serupa. Serupa. Kadang-kadang tu tak payah pakai lipstick lah, tak apa. Lagi cantik macam ada kan. Saya tengok 10% je pakai lipstick. Semua tapi bibir merah. Itu tanya petua dia Ustaz. Jadi bagi saya, antara boros dengan kikir ini, haruslah kita buatkan satu garis panduan. Sebagai umat Islam, kita mesti menjadi yang terbaik. Menjadi khairah umat, menjadi contoh. Macam kata Ustaz tadi, ada barangan-barangan tertentu yang tak perlu kita ubah. Yang perlu ialah kebersihan dan kerapian. Kadang-kadang rumah tu barang mewah-mewah tapi kita serabut. Ada rumah tu mewah tapi bukannya rumah tangga. Dia tengok anak dia penagih dadah, anak dia boleh panggil mak dia UI saja. Ada orang tu dia tak ada segala kemewahan tu. Tapi kita tengok Allah, sampai ketua mak dia suap ayah dia suap mak dia. Susah dapat. Kadang-kadang saya malu kalau saya pergi luar negara tu Ustaz. Kita tengok orang-orang mak saleh ni, dia tua-tua dia pegang tangan, pimpin tangan. Kita orang Islam ni pegang tangan tu awak nak perempuan terbiat kan. Jadi saudara sekalian, yang dinamakan tadi boros tadi, kita kena merancang. Sebab itu kadang-kadang saya juga mengharapkan supaya kawan-kawan bila diundang, di situ ada jawapan, hadir ataupun tidak hadir, supaya tetamu atau tuan rumah boleh membuat anggaran berapa yang harus kita buat. Macam hari ini, hari raya akan berulang-ulang orang buat. Saya nak jemputlah. 25 September saya buat jamaah raya dekat rumah saya.
jemput datang. Kalau rasa-rasa tak cukup makanan, buat amalan zaman dahulu. Bawa buah tangan. Bawa buah tangan. Takut tak cukup Ustaz ya. Ya, betul. Jadi saya rasalah boros jangan, kikir pun jangan. Dan kalau kita nak berbelanja, nak bersedekah, bagi kepada orang yang paling hampir dengan kita. Paling hampir siapa? Isteri. Anak-anak kita, anak saudara kita, orang kampung kita. Tak salah lah kalau kita nak pergi bersedekah sampai ke Syria, sampai ke Bosnia, tak apa. Tapi jangan sampai orang sekeliling kita, jiran tetangga kita pun tak merasakan nikmatnya. Jadi saya harapkan supaya elakkan pembaziran, tambahkan kejiranan dan sifat peri kemanusiaan serta keprihatinan kita. Allah Allah. Okey Datuk, terima kasih Datuk. Satu lagi, ini satu benda yang memang berlaku Datuk lah. Kalau siapa-siapa yang memang pergi dengan perut kosong Datuk, memang dia selera makannya tinggi lah, saya yakin. Kalau bawa pinggan tu Datuk, nasi penuh, ayam 5 ketul, sate 20 cucuk, lemang sebatang. Yang datang lewat memang confirm tak dapat Datuk. Tapi yang makan 2 ketul je ayam tu. Sate 5 cucuk je makan. Jadi apa komen Datuk ni? Yang ini dalam istilah orang Melayu kata nama tamak. Tamak. Dan kita mesti ingat ada kata-kata orang tutur dulu katalah ya, jangan seperti anjing dengan bayang-bayang. Orang yang tamak akan rugi. Apa kerugian dia? Pertama sekali orang pandang dia, Allah, tak ada kelas lah. Orang malah nak mengata depan-depan, tapi dalam hati dia, tapi ini telah mengundang orang buat dosa. Kan dia kata apa tu benar sampai sebatang makan tak habis. Satu. Lepas tu yang kedua, kalau dia makan habis pula, apa akan dapat? Dia mungkin mendapat penyakit. Obesiti, kegemukan yang bersama dengan obesiti itu macam-macam penyakit lagi. Kencing manis lah, sakit sendi, artritis lah. Dan yang paling berbahaya kalau orang perempuan ni bila obesiti ni, maaf cakap lah ya, terutamanya anak-anak dara, kita punya fertility akan menurun. Begitu juga orang lelaki pakcik. Orang lelaki pun kalau yang macam ustaz ni saya confirm. Badan dia masih saiz 27. Dia memang tak makan sampai sebatang. Jadi kita mesti ingatlah bahawa tamak ini bukan budaya Islam. Tamak ini bukannya nilai baik. Dan dia boleh meruntuhkan akhlak dan merendahkan martabat kita pada pandangan dan kacamata kawan-kawan yang lain. Jadi elakkan perkara tersebut. Okey, itulah nasihat Datuk dan puan-puan kepada kita semua, elakkan obesiti, kepada Abel dan Siti semua. Elakkanlah ya. Apa pun tuan-tuan puan-puan, kita berehat seketika dan kita jumpa selepas ini dengan tajuk kita Nikmat Syawal. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Al-Kuliah Petang Jumaat. Dan hari ini kita bersama langsung dengan tajuk kita Nikmat Syawal bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Makmur Osman yang sentiasa makmur orangnya. Dan Datuk, biasa kita sebut Nikmat Syawal ni, Syawal ni banyak nikmat dan antara banyak-banyak itulah nikmat makan lah. Makan dan makan. Hari ni saya rasa banyak saya terima undangan Datuk, tapi sempat pergi 2 tadi. Sempat datang ke studio pada petang ini. Apa pun malam ni ada lagi. Jadi bila sebut nikmat Syawal itu, kita bersama dengan jemaah daripada Masjid Al-Huda Payajarah Selangor Buloh Datuk. Kita minta dia orang tanyakan soalan sekiranya ada. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat Hari Raya. Selamat Hari Malaysia. Saya ada satu soalan yang ingin tanya kepada Datuk mengenai bab halal ni lah. Jadi saya selalu terima email dan juga Facebook dalam Twitter mengatakan barangan yang tak halal dan yang tak halal dan juga yang tidak subhat lah, yang subhat. Jadi saya ini menghantui kehidupan kita lah. Jadi saya ingin tahu daripada Datuk apa tindakan kita untuk mengelakkan daripada rasa was-was. Okey, terima kasih abang yang tanyakan soalan. Memang Datuk, saya pun timur juga daripada internet, benda dari YouTube, kadang-kadang paparan gambar-gambarnya yang memang tersornya. Yang pertama ialah campuran dengan arak lah. Campur dengan arak bagi sedap. Yang keduanya ialah dia campur dengan DNA pork ataupun DNA babi tu. Ada masuk sekali, bagi lemak berkrim sikit. Jadi kadang-kadang ada yang tak sembelih pun ada. Main masuk dalam mesin dengan lembu seekor, kadang-kadang je proses buat burger katalah. Contohnya. Hidang kepada tetamu datang Aidilfitri contohnya. Jadi apa komen Datuk ni? Silakan.
Saya ni akak, kadang-kadang saya bukan kat Pajajaran raya, saya kat airport orang panggil saya doktor halal. Abang pun tanya halal juga. Jadi saya ni memang popular. Oh, doktor mana doktor halal. Jadi soalan tu kena dan tepat lah tu ya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ini Rasulullah berpesan menuntut ilmu tu fardu ke atas kita. Artinya mencari halal tu pun fardu ke atas kita. Dan kita kena cari daripada sumber yang betul. Kita mempercayai dalam dunia atau langit terbuka ini tanpa usul periksa, kadang-kadang kita terperangkap seperti kata orang tua-tua, gajah sama gajah bergaduh, yang mati terpenyek siapa? Kancil. Kancil. Ya, kalau jalan kaya pun banyak kata kancil tu bawah. Begini, kadang-kadang itu pertembungan antara syarikat yang memburukkan syarikat yang lain, yang kita yang jadi masalah. Akhirnya kita tak tahu nak makan apa. Sebab kalau kita lihat dalam Twitter, dalam Facebook yang kita sebarkan, maklumat-maklumat itu kadang-kadang macam kata orang, yang sejengkal jadi sedepa, yang sedepa jadi berela-rela dan bergantai-gantai. Untuk itu, pertama sekali saya nasihatkan ya, kita kalau di Malaysia, alhamdulillah, kita ada laman web JAKIM, kita ada laman web Jabatan Agama Islam Negeri, dan di Persatuan Pengusaha Malaysia pun kita ada laman web dan juga blog kita sendiri. Akak boleh type saja, sangat senang. Kalau JAKIM tak JAKIM, dia akan pergi laman web dia. Saya PPM, type PPM, dia akan keluar di situ. Dan kita akan ada link ataupun hubung kain atau sebagainya untuk memastikan fakta itu benar ataupun tidak. Kerana kalau tidak, kita akan terlibat dalam dosa kerana kita menyebarkan fitnah. Banyak perkara. Saya ambil contoh. Dulu satu ketika pernah heboh dekat Malaysia, Ustaz, tentang masalah sausage. Yang satu syarikat terpaksa buat samak tu. Pertama kali, oh samak. Orang yang bukan Islam pun susah. Samak, semak, dekat-dekat bunyi kan. Dia pun confused. Lepas tu, kita dapati bahawa keluar SMS pula. Syarikat orang Melayu lain yang buat burger, yang buat sausage, tak ada kena-mengena. Yang itu pun dimasukkan sekali. Dijadikan fitnah. Begitu juga lepas tu ada roti. Oleh kerana ada satu syarikat tu rotinya bendera je macam bendera Amerika, orang kata ni Amerika punya, orang pun pulaukan. Jadi bagi saya, kita kena dapatkan maklumat yang sahih. Memang kadang-kadang itu maklumat itu telah berlalu dan telah diperbaiki. Ada kes di Malaysia misalnya, contoh satu burger yang popular, memang pada satu ketiga tertentu dia tidak mendapat bekalan daging daripada tempat yang disahkan halal oleh JAKIM dan juga badan yang diiktiraf di negara mereka. So dia ambil tempat lain secara senyap dan ketahuan. Dan JAKIM gantung. Tapi lepas tu dia tahu dia bersalah, dia tukar. Tapi dalam tempoh 1 minggu, 2 minggu itu, dia macam ada Wikileaks, Ustaz. Dia leaking juga. Leaking yang itu disebarkan. Jadi itu kita kena reconfirm. Macam hari ini pun banyak juga yang isu-isu yang dikeluarkan. Macam kata Ustaz tadi kan, ada lembu dia masuk satu ekor dengan tahi, dengan bulu dan kuku dia masuk. Mesin sekarang moden. Akhirnya keluar jadi bentuk burger dah. Jadi apa yang kita kena buat? Yang pertama tadi, kita kena dapat maklumat yang betul. Yang kedua, kita kena dapatkan daripada sumber yang kita sendiri yakin. Sekarang ni orang putih kata dulu seeing is believing, sekarang ni seeing is deceiving. Ada nama misalnya Pau, namanya orang Melayu. Yeah. Pak Ahmad. Kita kata Pak Cik Ahmad. Tapi dia bukan Ahmad punya. Banyak cerita lain lah. Macam dulu kita tahu. Sebab itu kita kena dapatkan sumber. Kita boleh siap. Sebab semua sekarang ni di bawah atap penglabelan dia kena labelkan. Kita boleh buat telefon, boleh pergi berziarah, boleh pergi melawat. Okey. Yang ketiga pilihannya apa? Belajar sendiri masak. Bukan susah sangat nak buat. Senang. Nak masak apa? Sebabnya kalau kita sekarang ni masalahnya, saya buat kajian. Ramai di kalangan orang lelaki tak kerti masak. Walhal tanggungjawab masak tu orang lelaki. Abang tak percaya pula tu. Tengok tak percaya Ustaz. Tak percaya tanya Ustaz. Masak tu orang lelaki. Akak tengok tak raya tu saya keluar dalam AFC, Asian Food Channel, saya masak. Itu nak X ke Ustaz. Jadi maknanya kita kena belajar masak. Dan kalau isteri kita masak, isteri Ustaz. Ya buntuk lah sampai ada ramai isteri kan. Saya bawa seorang yang ini. Isteri yang ramai, dia masak untuk kita, itu bonus. Dah senyap lah bang lah. Balik dia memang ada lah. Akak kan tengok seorang masak. Maksudnya, kita ni masak ini, sumber ini kita kena tahu. Misalnya, maksud saya ialah, adalah lebih baik untuk kita memakan makanan yang segar berbanding makanan yang telah disediakan.
Ini kita kena ingat betul-betul. Mengambil makanan yang segar jauh lebih baik dari segi sudut kesihatan kerana dia belum ada penghapusan atau pemusnahan vitamin dia, protein dan seumpamanya. Akak bayangkanlah kata kita ambil makanan segera. Burger lah katakan. Mak cakap lah. Nak sampai daripada sumber asal itu, dah sampai 6 bulan dah ayam tu. Atau daging tu. Dia proses lagi, dia frozen lagi, dia tahu macam-macam tahu lagi. Dia tahu pewarna, dia tahu perisa, dia tahu emulsifier, macam-macam tahu. Yang kalau kita tahu apa, tak tahu apa, paling-paling pun tahu air peluh sikit. Biar ada masin sikit. Itu kata orang lah. Tapi yang benar, kita kalau kita masak, kita baca selawat, kita zikir, air tu tapis 14 kali. Semuanya bertapisan. Yang sana tak tapis. Saya garanti tak tapis. Rumah kita kalau masuk, tak tahulah rumah orang lain, rumah ustaz. Saya dah banyak buat kajian, Ustaz. Selang 3 rumah, ada satu yang macam roket tu, penapis air. Pengajaran ada tak? Ada. Dalam rumah tapis lagi tu. Semuanya bertapis. Mana lebih bersih berbanding dengan yang kita makan dan saja. Ataupun kita pergi makan lagi yang dekat-dekat, bukan saya nak mengata tempat-tempat tadi, dia tauknya perisa. Dia tauknya perisa MSG, Ustaz, sekilo, Ustaz. Bagi saya sebagai pengguna, saya merasakan itu satu bentuk penipuan. Sebab perisa ini apa dia? Perisa adalah penyebab kepada benda yang tak enak menjadi lebih sedap. Itu kadang-kadang tu balik, apa pasalnya abang makan tak selera? Entah kau masak tak sedap, tak senonoh. Tak tu bini dah macam bau bawang dah badan dia. Punya seronok nak masak untuk suami. Pasal apa? Suami dah singgah kat janda makan. Ini ada cerita Ustaz, cerita lagi. Tapi nak ceritakan dekat abang bab halal ini kefraduan kat tertarik sendiri. Kita kena maklumat yang betul, kita sengaja bertanya, kita kena sebarkan maklumat yang betul dan tepat pada kawan-kawan, dan yang paling penting adalah ambil makanan yang segar kerana dia lebih selamat. Allah Allah. Alhamdulillah. Jadi kita ambil lagi soalan yang kedua, Datuk, daripada jemaah kita. Silakan kalau ada soalan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Datuk. Selamat Raya. Selamat Hari Nama Malaysia. siapa, Kak? Nama saya Hajah Sub binti Haji Ba'i dari nama. Kampung Parijaras Hulu. Soalan saya macam ni. Ya. Ada pendapat mengatakan pengguna kita kat Malaysia ni tak bijak lah, Tok. Betul ke? Apa pendapat tu? Apa komen Datuk? Okay, Assalamualaikum. Saya pengguna bijak tu. Mungkin orang lain lah. Mungkin orang lain. Saya rasa saya sederhana lah. Sebenarnya begini, Kak. Kata orang Melayu, perangkap tak pernah lupakan pelanduk. Ini masalah dia. Perangkap tak pernah lupakan pelanduk. Dan kita dapati bahawa peniaga-peniaga ni, dia telah membuat kajian apa yang dinamakan sebagai consumer behavior. Perangai pengguna. Pengguna ni, terutamanya orang lelaki lah macam, saya kena elok cakap lelaki, pasal tak ramai kan. Kalau cakap pasal perempuan, ramai dia sekali dia pukul, konyol kalah kita. Nampak orang boleh. Dan siapa saya katakan ramai lelaki? Contoh, kena bagi contoh. Orang lelaki, kan sebenarnya perempuan sama, ada yang namakan ego. Ada ego. Tak percaya, cuba akak nanti ikut abang pergi kedai, dapat pula salesman tu, lawa, cute, dipanggilnya abang. Confirm belinya. Percaya tak? Tak percaya tu. Cuba tengok dulu. Dan perempuan pun itu juga. Badan taklah macam gitar. Dia kata, tengok abang akak pakai ni, Kak, memang nampak. Sebab dia menggunakan psikologi. Dan kita akhirnya tenggelam dalam puji-pujian tersebut. Ini satu. Jadi bagaimana mengatasinya? Kita kena bawa perisai. Kita kena bawa perisai. Maknanya jangan pergi kalau dengan benda yang menjadikan peluru untuk tembak kita tadi. Jangan bawa orang lain sama. Bawa orang lain sama, dan sebelum pergi itu buatkan senarai dulu. Senarai ni disiplin. Dan isteri akan remote control, bang, ni dah luar ni, tak boleh ni. Kalau nampak agak tu perempuan tu lawa sikit yang sales girl tu, bini depan. Perisai. Satu. Lepas tu yang kedua, ialah apabila kita dengar guruh di langit ada tempat yang kita buangkan. Ni kerajaan nak bagi bonus ni. Tahun depan kerajaan dengarnya tahun depan. Tadi semalam dah macam umuman, tahun depan nak umuman lagi. Naik gaji. Ini betul ni, peristiwa betul akan berlaku. Kerajaan akan naikkan gaji, ada skim baru.
Umur pencen pun akan dipanjangkan lagi. Wah, kita kata tahun depan, okey kalau macam tu saya pakai kredit kad dulu, boleh pakai belanja dulu. Lepas tu kerajaan tak jadi umum. Padan muka. Ini berlaku. Atau kadang-kadang tu kita adalah benda-benda yang kita buat, kita jangkakan akan dapat. Lepas tu kita tak dapat. Jadi kita berbaik. Dan ini selalunya diambil kesempatan oleh peniaga. Yang ketiga, kita tidak ukur baju di badan sendiri. Pasal untuk tu ukur baju sendiri kan? Kita kata, saya tahulah saya. Tapi kadang-kadang tu kita tengok depan cermin mengejek. Benar badan kita sebenarnya kurus, nampak gemuk. Alamak, kita tak cukuplah kain pula. Ukur betul-betul. Maksudnya apa? Maksudnya kita mesti pasti betul-betul berapa wang yang boleh kita belanjakan selepas kita sisih dan asingkan simpanan. Sebab yang kurang kita beri perhatian dalam ini adalah indeks kesihatan keuangan. Banyak kita bagi tentang kesihatan diri. Banyak. Tapi kesihatan keuangan kita kurang bagi. Indeks kesihatan keuangan bermakna ada satu kemampuan kepada kita kalau tanpa pendapatan walau 1 sen pun kita boleh hidup dengan simpanan kita dalam tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan. Sebab itu kita akan jadikan amalan. Orang tua kata ikat perut dulu. Berakit-rakit ke tepian, berenang-renang. Berakit ke hulu. Mana memang kakak orang ni dia memang buka alpa lah. Memang dia betul-betul tumpukan betul. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dulu, senang-senang kemudian. Memang betul lah. Kali dah ajak lagi ni. Terus sekalian, memang kalau nak kita lihat dari perspektif tu nampaknya kita tidak bijak. Tetapi sebenarnya bagi saya ialah peniaga tu lebih bijak memutarbelitkan dan memanipulasikan dan menjadikan perangkap kepada kita. Untuk itulah saya harap pertama sekali kita kena ambil kaedah bahawa Allah Subhanahu Taala memberikan keberkatan dalam bermesyuarah. Sebelum nak pergi keluar, nak pergi shopping tu mesyuarah dulu. Panggil isteri 1 2 3 4 aduk sini. Berapa peruntukan anak abang, anak yang pertama ada 14 orang anak, yang ini ada 17. Kira cukup. Isteri saya senyum tu macam lepas tu yang kedua, tanya. Okey. Keperluan tu buatkan keutamaan, priority. Dulukan yang utama. Sebab kadang-kadang anak kita tu berbeza priority dia. Lepas tu yang ketiga, kita kena pastikan bahawa selepas itu semua kita kena tahu di mana nak beli, bila nak beli, bagaimana nak beli, kenapa beli, kena tahu. Bila nak beli ialah kita kena pergi beli ketiga misalnya dia jual sales. Tapi kita kena hati-hati, baru tadi kawan saya cerita, dia kata aku betul-betul kena tipu, rasa bodoh. Aku ada PhD pun rasa bodoh. Pasal apa? Aku waktu tu pergi ke kedai yang sama, dia kata dah memang harga runtuh, 70% price dah dipotong. Hari ni lepas raya pergi, tak ada potong, tak ada sale, lagi rendah pada yang 70% tu. Jadi maknanya kadang-kadang kalau abang-abang, kalau isteri nak pergi window shopping, bagi can dulu. Di window shopping, klik ambil gambar. Ini gambar ni harga dia. Buat kajian sebelum membeli. Lepas tu yang kedua, kita kena pastikan bahawa membeli secara tunai. Ini yang paling baiklah. Kalau beli guna kredit kad Ustaz, kita memberikan isyarat yang salah kepada peniaga. Seolah-olah kita ni boleh berbelanja walau mahal bagaimanapun. Elakkan. Yang ketiga, kita kena faham bahawa bezakan antara keperluan dengan kemahuan. InsyaAllah jangan terperangkap dengan perangkap peniaga-peniaga yang rakus dan tamak. InsyaAllah. Okey, itulah kata apa tips untuk menjadi pengguna yang bijak. Ada kita lah. Macam kita lah, ada checklist, kemudian ada orang kata apa, jangan belanja last minute, jangan tertipu dengan sale, mega sale dan sebagainya. Dan saya dipahamkan Datuk pada petang ini Datuk bawa isteri yang pertama kan? Ya, yang Alhamdulillah ya. Tuan puan-puan, rahmatullahi itulah Nikmat Syawal kita bincang petang ini. InsyaAllah kita berehat seketika dan kita jumpa selepas ini insyaAllah. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang setia dengan Nikmat Syawal bersama Al-Kuliah di TV3 pada petang ini, dan kita bersama dengan bahagia Datuk Dr. Mahmud Osman, Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia, yang memang petah bercakap, bijak aspek kepenggunaan dan pandai berseluruh. Alhamdulillah Datuk. Dan kita hari ini kita bersama dengan jemaah daripada orang kata apa ni, daripada Paya Jaras, Sungai Buloh, dan ada lagi soalan ketiga, silakan.
Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat wabarakatuh. raya. Selamat raya. Sebagai pengguna Islam, kat mana kita nak rujuk dengan cepat, dengan pantas, cop dan sijil halal sesuatu barang. Okey, Terima kasih. ingatkan nak rujuk cerai apa semua kan. Sebab agama rujuk cerai. Nak rujuk, nak refer ke, tentang sijil halal yang sah, yang diiktiraf. Ke mana Datuk sebenarnya? Okey, saya selalu jelaskan bahawa ada dua keadaan. Satu barangan halal, satu barangan yang disahkan halal. Ada beza. Barangan yang disahkan halal adalah barangan yang berada di pasaran untuk dipasarkan kepada orang ramai. Contoh yang senanglah. Kat rumah kita ada dapat halal tak JAKIM? Dapat tak? Dapur rumah kita. Saya rasa kalau isteri saya pergi dapatkan pun tak dapat, sebab nak dapat sertifikasi halal JAKIM tu, bangun tidur tu kena mandi dulu sebelum masak, pakai apron, pakai topi semua. Ini saya tengoklah, isteri orang lain tak tahulah. Isteri saya kadang-kadang tu dia tak sempat nak mandi dulu. Kecuali yang wajib ajalah Dia pergi masak dengan apa yang ada lah. Kalau datang pegawai JAKIM siasat tak lepas. Sebab dalam peraturan mendapatkan halal itu ada SOP, Standard Operating Procedure je. Oleh itu, kita meletakkan keyakinan bersungguh-sungguh kepada JAKIM dan Jabatan Masyarakat Negeri bahawa kalau dia sahkan halal, dia sebenarnya melebihi daripada keperluan halal yang kat rumah kita tu. Ini kita kena faham. Kadang-kadang sampai ada orang yang peniaga-peniaga susah nak dapat. Sebab itu peraturan untuk mendapatkan pengesahan halal. Prosedur halal yang melampasi piawaian tertentu. JAKIM menyediakan laman web dia yang beroperasi 24 jam. Dulu dia menggunakan sistem SMS untuk mendapatkan panduan, dan kita juga boleh merujuk kepada nombor yang ditulis itu. Sekarang telah diseragam dan diselaraskan supaya logo itu sama. Dan logo itu telah dipatenkan, dia ada nombor siri dia. Dan kita boleh buat rujukan dengan segera. Dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia sejak penubuhannya telah mendesak kerajaan untuk mewujudkan satu akta produk halal. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah memberikan satu komitmen dalam ucapan belanjawan tahun 2009 bahawa dia akan melaksanakan atau mewujudkan satu akta produk halal. Kenapa ini penting? Kerana dengan adanya akta ini, banyak perkara-perkara boleh kita selesaikan di peringkat PBT. Misalnya di peringkat kita nak pergilah katakan mana-mana hypermarket ke supermarket ke, dia ada satu macam sekarang ni kita tengok nak barcode kan, kita ada mesin masukkan bawah tu tahu harga berapa. Dan kita harapkan akan datang ini supaya ada kaedah demikian, ada satu tempat kita masukkan logo itu, tahu logo itu halal ataupun tidak, dan kita boleh dapat rujukan. Dan yang lebih malang sekarang kadang itu apabila dia mendapatkan halal daripada luar negara yang kita import. Dan sebahagian besar daripada bahan-bahan itu dia menggunakan kod. Banyak kod yang sekarang ni, bukan kod pakai baju tu. Especially terutamanya daripada negara-negara Eropah, dia menggunakan kod E. Kadang kita tengok E471, kita tengok emulsifier popular. Dan pernah dulu orang tanya saya, Doktor, E421 ini emulsifier yang berasaskan daripada sumber babi. Kenapa boleh syarikat dapat halal? Saya rujuk kepada JAKIM, dan JAKIM kata bahawa rupanya kod ini dia ada kod yang kita panggil sepadan. Sebab itu kadang-kadang boleh mengelirukan. Maka saya haraplah sempena Hari Malaysia ni yang orang dengar, kalau tak dengar kita hantar satu sampel kat dia supaya dia melihat semula janji dia bahawa dia akan wujudkan akta produk halal di peringkat negeri. Kita akan dalam keadaan enactment, dan ini akan menyebabkan keraguan dan was-was tadi boleh dihapuskan. Boleh kita tentukan siapa yang layak jadi auditors. Sekarang ini tidak ada. Bila ada akta mahkamah syariah, orang yang bukan beragama Islam walaupun peguam tak boleh admit diri dia menjadi peguam bela. Begitu juga kalau ada akta produk halal, kalau orang bukan Islam, dia tidak boleh menjadi auditor. Sebab saya dapat aduan Ustaz. Kawan-kawan saya di negara China yang datang tu orang bukan Islam. Dia kata nak cerita pasal Islam. Sebab mula-mula dia syak, dia ingat ni Islam atau Islam. Kata kenapa? Sebab dari pakaian tak ada macam orang Islam lah. Pakaiannya pendek, bukan miniskirt. Apa panggil atas lagi? Miniskirt. Tak tahu lah, orang kata macam hot pants apa. Saya pun tak tahulah kata orang. Macam tu. Orang di negara China pun tak percaya. Okay. Sebab dia mula kita kena faham bahawa dalam hal ini pada ringkasnya rujuk pada JAKIM, laman web dia,
Taman PPM pun boleh, ataupun Jabatan Kebangsaan Negeri, insya-Allah. Okey, kita dah ada sijil halal, kita dah ada hub halal, kita nak akta produk Akta halal. produk halal. Alhamdulillah. InsyaAllah tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan doa ya. Ambil soalan keempat, silakan kalau ada soalan yang keempat. Ya. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Ya. Kenapa sekarang ramai yang terkejut apabila Majlis Islam Sarawak mengesahkan Golden Cham Cream Butter ada label halal, jadi ramailah yang batalkan tempahan kek ni. Jadi masa raya ni tempahan tu berkurangan. Mohon apa komen Datuk lah. Okey, berkeruk dah tu. Ingatkan Qoriah mana ni? Nak baca Quran. Ya. Ini betul tu. Saya bawa balik Sarawak tu, saya beli ada 20 kek lapis. Subhanallah. Berlapis-lapis lah. Berlapis-lapis saya makan tu. Kita keluar cerita ni, saya pun buang lah. Ya, sebab takut syubhah. Jadi sebenarnya apa cerita Datuk di sebalik kek lapis Sarawak ini tentang ada butter ke apa yang ada DNA babi tadi? Silakan. Saya rasa kakak dan abang semua tahu bahawa babi ini satu haiwan yang luar biasa. Dia banyak persamaan dengan manusia. Sebab itu kadang-kadang misalnya, ini mukadimah sekali, merawat kencing manis, gunakan insulin babi lebih superior. Orang kena sakit jantung untuk cover, pakai babi. Pendek kata babi. Ya. Tetapi yang lebih menjadi persoalannya adalah apabila orang bukan Islam tahu bahawa orang Islam ini kalau dia makan babi sama ada sedikit ataupun banyak, sedar ataupun tidak, dia akan mempengaruhi sifat yang lahir dan lahiriah. Kajian ini dibuat oleh Abu Ala Al-Maududi bahawa orang yang makan babi ini dia akan mewarisi sifat-sifat babi. Tahu tak sifat babi macam mana? Sondul. Oh, banyak. Pengotor, tak tahu malu. Lepas tu dia tamak, halobo, macam kata enong dalam belukar, semualah. Kalau kita katakan, orang tu makan babi steady je, muka jerawat pun tak ada. Sebab dia bukan beragama Islam, sebab cabarannya tidak ada. Kita beragama Islam, di situ Tuhan melihat kita ini percaya tidak dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banyak benda yang aku bagi halal, kenapa kau nak yang haram? Okay. Dan baru-baru ini ada sekumpulan pengusaha-pengusaha Cina, dia confronted JAKIM. Dia kata, pasal apa nak sampai DNA 4 per trillion? Dia kata, tak boleh ke buat macam itu arak? Kalau less than 1%, okey. Dia tak faham bahawa yang babi ni, najis mukhalazah ni, sedikit pun 4 per trillion tu. Akak tahu trillion mana? Trillion ada belas kosong tu. Sedikit pun tak boleh. Tak boleh sama sekali sebab, kenapa? Kerana Allah ingin menjaga kita. Allah bukan untuk menjaga kepentingan Tuhan, tak. Untuk menjaga kepentingan manusia. Untuk menjaga kepentingan umat Islam yang dikasihi Allah SWT. Kita kena yakin ini. Dan insya-Allah kita tak mati kalau tak makan binatang tu. Tetapi kalau memang tak ada makanan lain dan kita boleh mati, yang ada dia melintas, kebas. Tak boleh panggang, tak salah. Itu untuk menyelamatkan nyawa sebab ada kaedah. Saudara sekalian, dalam hal ini sebenarnya sejarah bagaimana penemuan DNA babi ini berpunca daripada peristiwa ditarik halal satu jenis kopi yang popular di Johor. Dibuat kajian, akhirnya memang toke tersebut menggunakan krim butter yang jenis ini. Sebab itu mula-mula sekali ke sana Johor. Lepas tu dapati bahawa pengimport dan manufacturer yang sama juga menggunakan di Sarawak untuk membuat kek lapis. Maka di Sarawak pun, masa saya pergi tu memang heboh cerita tu. Dan disiasat bahawa memang sah. Dan kedua-dua syarikat ni datang menggunakan ambassador dia, embassy dia, confronted JAKIM lagi. Dia kata dia buat ujian di tempat lain, negatif. So, nak pendekkan cerita bahawa kita kena letakkan keyakinan kepada orang Islam. Tak kira lah dia pakai berapa canggih pun Amerika punya, berapa canggih pun Australia punya, sebab bukan kecanggihan yang menjadi persoalannya, tetapi kejujuran dalam melakukan ujian tersebut. Yang kita kena faham bahawa dalam hal ini ada alternatif dia.
ada gantian dia. Tak payah pakai yang tu pun Ya. boleh Ustaz. Tak mati pun, tak Tak kena lapis. mati. Okey. Apa pun itulah tuan-tuan bagaimana pesanan Datuk pada kita semua agar jaga benda-benda haram, benda syubhat. Kalau dah Mak Ais ataupun agama Islam ataupun jawatan Islam dah buat memang tu haram katalah, terimalah. Itu orang Islam buat Ya. Okey, kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami di sini. Nikmat Syawal kita rasa bersama dan terima kasih kepada Cikgu Ahmad dan juga Kak Song di Singapura yang memang penonton setia Al-Kuliah. Dan Datuk, kita dah orang kata dah sampai blok yang terakhir pada petang ini. Barangkali saya nak kongsi dengan Datuk ialah tentang Saban tahun Datuk, bila masuk Aidilfitri selama sebulan, katanya polis lah memang hari-hari berlaku aksiden dan tahun ini mencatatkan peningkatan dari segi kemalangan, dari segi orang kata kematian dan sebagainya, amat mengerikan Datuk. Sedangkan kalau banding negara-negara lain, negara Malaysia ni jalan rayanya ya first class Datuk. Memang orang kata apa terbaik di Asia. Apa komen Datuk, silakan. 5 minit Datuk, silakan. Sebenarnya bukan sepanjang Idul Fitri saja yang ramai meninggal itu orang Islam. Raya lain pun Islam tak meninggal. Kenapa? Ada banyak perkara. Sebenarnya kita kena, kalau kita ingin menjadi orang yang berjaya, kita kena lihat apa yang kita boleh ubah. Jangan kita harapkan orang lain ubah. Yang menjadi masalah kita kata, oh kerajaan kena buat jalan tu satu lorong. Kalau boleh macam eskalator jalan. Kerajaan kena pasang lampu sepanjang jalan. Semua kerajaan buat. Yang dia tak fikir apa yang dia kena buat. Iaitu yang boleh kita ubahlah sikap kita. Sikap kita adalah menentukan masa depan kita. Kita dapati dalam kajian yang banyak dilakukan sama ada oleh polis ke, JPJ ke atau badan-badan sosial menunjukkan bahawa sikap pemandu di Malaysia ini sungguh menakut dan menggerikan. Apa je sikap dia? Pertama sekali dia suka berlumba. Sebab itu kita lihat yang meninggal itu kebanyakannya budak-budak muda menunggang motosikal. Dan yang kedua ialah dia sepanjang raya tu, dekat nak raya tu, dia nak menunjuk-nunjuk. Dia sewa kereta atau motor baru beli, dia belum ada keserasian lagi. Kalau orang yang dah umur macam kita ni kan, kereta kita pun dah bau badan kita dah kereta tu dah. Kita dah tahu dah. Kereta tu dah faham dengan kita dah. Kalau kereta tu cakap duduk, orang lain duduk ni. Begitu sekali dan kita menjaga. Sekarang ni kita tengok yang Malaysia tu ada motor baru, kereta sewa atau dia melalui jalan yang dia jarang lalu. Dia tak tahu dekat mana corner dia, dekat mana lubang dia, dekat mana ada pasir dan sebagainya. Yang keempat adalah sikap kita di mana kita tidak membuat pemanduan yang berhemah dan defensif. Dalam Islam ada ketentuan. Ada satu kisah dalam zaman Rasulullah SAW. Sayyidina Ali lihat Rasulullah ni setiap nak naik kuda atau naik unta, selepas berdoa tu Nabi senyum. Ali senyum. Dan sahabat-sahabat tanya pasal apa senyum? Aku tak tahu, Nabi senyum. Jadi macam dalam saluran TV lah ada senyum. Jangan kata apa-apa, senyum. Sebab kalau kita mulakan pemanduan kita dengan senyum, dengan hati yang tenang, tak bengkak lah katakan, insya-Allah. Jangan nak keluar mandu tu lepas bergaduh dengan isteri atau isteri bergaduh dengan suami, tengah marah anak atau anak pun tengah bergaduh dengan mak. Dalam keadaan geram, macam-macam boleh jadi. Sebab itu kita dapat berdoa, lemparkan senyuman. Kalau orang tu horn kita pun, senyum. Kadang-kadang mungkin dia horn nak mengurat kita, mana tahu. Tak? Senyum. Jangan marah. Terlepas peluang tak? Maksud saya ialah, kita kena mulakan kehidupan itu dengan baik sangka. Kita kadang-kadang tu orang tu potong apa potong ki mungkin isteri dengan anak beranak. Lagi can ada potong. Saya pernah pergi ke India, saya pernah pergi ke banyak negara termasuk di Indonesia dan sebagainya. Kereta banyak. Jarang aksiden Ustaz. Dia main horn-horn tu tak biasa. Kita kalau kena horn mau kena penumbuk. Saya pergi India, dia kata doktor, kalau di India ni pertama sekali kena ada good brake. Kejap-kejap brake, kejap-kejap brake. Yang kedua kena ada good horn. Kalau tak ada horn jangan buat kereta. Yang ketiga good luck. Pasal dekat India dahsyat. Tapi jarang saya dapat kematian. Tapi di Malaysia ni macam kata ustaz dia, lebuh raya kita punyalah cantik, punyalah hebat, well maintained. Dalam persekutuan pun begitu juga.
tetapi sikap tidak berubah. Jadi bagi saya nak nasihatkan kepada semua, terutamanya ibu bapa. Pertama sekali tanggungjawab kita memastikan bahawa anak kita ini mesti mendapat skill, kemahiran yang mencukupi sebelum kita biarkan dia bawa motor ke, nak bawa kereta ke dan sebagainya. Yang kedua, kita kena selalu nasihatkan mereka. Doakan untuk mereka kerana doa ibu adalah doa yang paling baik. Doa yang insya-Allah tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita marah, hang kau bawa macam pelesit. Masalah tu. Jangan doakan anak macam tu. Walaupun kita kena bagi macam tu, ya. Yang ketiga, saya harapkanlah supaya kita kena selenggarakan kenderaan kita dengan baik. Begitu jugalah mereka yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan jalan dan sebagainya dan ikut peraturan. Di Eropah, Ustaz, kalau jalan tu memang untuk lori sangat dia. Tak ada macam sini, lori kejap pergi ke tengah, kejap pergi ke tepi kan. Dia macam potong sayur, dahsyat. Jadi bagi saya, berbalik kepada sikap. Dan yang menjadi satu yang sangat kita kesal ialah selepas berpuasa sepatutnya berubah sikap kita. Tapi KPI kita tidak seperti yang kita harapkan. Jadi marilah kita muhasabah diri supaya pada masa-masa akan datang kita menjadi contoh yang terbaik. InsyaAllah. Mudah-mudahan kalau nak mati biarlah mati kerana perjuangan. Ya. Terima kasih Datuk. Itulah komen Datuk, nasihat Datuk dari kita semua sebagai orang kata apa pengguna yang bijak, insya-Allah. Mana kita nak gunakan jalan raya, nak gunakan orang kata apa musim perayaan dengan begitu baik sampai kita dapat rasa nikmat sebenar-benarnya, insya-Allah. Dan insya-Allah Datuk, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada jamaah dari Masjid Al-Huda Penjara Sungai Buloh. InsyaAllah terjumpa pada temu janji kita, dating kita minggu depan dengan topik yang lain, hari yang sama, waktu yang sama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksana